Assalamualaikum. Okey, hari ini saya nak cakap pasal konflik dalam hubungan. Sebabnya dalam setiap hubungan tu mesti wujudnya konflik, sekalipun dalam hubungan suami isteri antara Nabi dan isteri baginda. Sebagaimana kalau kita boleh bacalah hadis-hadis, dan buku yang saya cadangkan ialah bukunya Asam Garam Rumah Tangga Nabi. Ada 3 buah buku yang dicadangkan untuk baca tentang kisah rumah tangga Nabi Muhammad. Kita punya ikutan yang perlu diikut. Okey, dalam video kali ini saya nak cerita ataupun berkongsi mengenai penyelidikan yang dilakukan oleh pakar iaitu Gottman Institute berkenaan 4 perkara yang boleh kita elakkan kalau berlakunya konflik. Kalau tak elakkan tu, berkemungkinan 90% pasangan yang melakukan 4 perkara ni akan bercerai pada akhirnya. Itu sebagaimana yang telah dikaji oleh mereka lah, Gottman Institute. Tonton video sampai habis. Okey, perkara pertama yang patut kita elakkan iaitu menyalahkan pasangan. Sebabnya, perkara ini akan menyebabkan pasangan kita rasa tak dihargai. Sebaliknya, kalau kita hendak untuk merungut ataupun hendak meluahkan sesuatu yang kita rasa tak selesa, kita rasa terbeban, sepatutnya kita lebih menggunakan pendekatan meluahkan perasaan kita berbanding kita meletakkan kesalahan tu terhadap pasangan kita. Sebabnya, contoh kita nak merungut pasal lambat siap ke apa semua, kita tak boleh cakap pasangan kita tu asyik lambat je, tak boleh. Kita kena kaedahnya menurut kajian yang dilakukan oleh Gottman Institute ni, kita kena mengalihkannya kepada kita punya luahan. Contohnya kita cakap saya rasa sedih perkara ni berlaku, tapi kita tak salahkan dia. Kalau kita salahkan dia tu, pasangan kita akan rasa diserang ataupun dia akan terus menjadi defensif dan mungkin kadang-kadang akan trigger dan menyebabkan pertelingkahan yang tak perlulah. Sebab apabila kita menyalahkan, kita pun sendiri akan rasa dia ni tak hargai aku. Kita akan rasa sebagai manusia ni, diri kita ni yang salah, watak kita, sifat kita yang salah. Sebaliknya, bukan sifat kita tu yang salah, tapi perbuatan tu yang salah. So, untuk mengelakkan pasangan kita rasa diserang, rasa seolah-olah jadi beban dalam hubungan ni, kita kena mengalihkan sesuatu isu tu kepada perbuatan, dan perbuatan tu menyebabkan kita rasa begini. Jadi taklah pasangan kita rasa tak dihargai, rasa sedih sebab disalahkan, untuk mengelakkan salah faham. Perkara toksik yang berlaku apabila berlaku konflik ialah apabila kita kita salahkan. Yang kedua pula, kita mengejek ataupun kita merendahkan hujah yang digunakan oleh pasangan kita tu. Contohnya pasangan kita bagi nasihat lah, okey, janganlah buat macam ni. Lepas tu kita konon-konon kita nak ngejek dia, okey, baiklah ustaz ataupun baiklah ustazah, nanti saya tak buat lagi. Kita macam mengejek-ngejek, dia cuba merendah-rendahkan dia. Kita guna panggilan yang memberikan konotasi yang rendah, seolah-olah dia itu tak penting. Padahal kalau kita hendak meluahkan ataupun kita hendak mempertahankan diri sekalipun, kita tak boleh mengejek-ngejek, merendah-rendahkan, sebabnya itu lebih mengeruhkan lagi keadaan. Cadangan untuk mengelakkanlah kita mengejek-ngejek pasangan, sebaiknya seperti mana hadis Nabi lah, kalau tak boleh berkata baik, kena diam. Contohnya pasangan kita nasihat kita macam ni, kita macam sakit hati kan. Mungkin sebab kita sakit hati tu pun salah kita juga. So, kenalah terima. Kalau tak boleh cakap yang baik, kita diam saja dan terimalah. Ini kita cuba mengejek-ngejek, kita memperkecilkan saranan dia apa semua. So, mengeruhkan lagi hubungan tu makin tak tenteram. Kalau kita hendak cakap pun, berikan fakta yang tak menyebabkan berlaku pertelingkahan ataupun fakta yang betul lah, bukannya fakta yang kita mengejek-ngejek apa semua. Seterusnya pula ialah apabila kita terlalu defensif sewaktu berkonflik. Okay, terlalu defensif ni maksudnya contoh pasangan kita kata macam ni, lepas tu kita kata kita defensif sangat, kita tak minta maaf walaupun tu salah kita buat kesilapan, kita dah tak maaf, lepas tu kita bagi alasan yang entah apa-apa. So, konon-konon kita tu terlalu penting. Okey, ini antara sifat narsisistik yang mana kita anggap diri kita ni superior berbanding orang lain. Contohnya kita lupa nak pasang sesuatu, kita dah janji kita nak datang tepat pada waktu ataupun nak pasang sesuatu, lepas tu bila pasangan kita cuba merungut, kita kata alah nantilah, saya pun sibuk apa semua, takkan tak faham saya. Itu contohnya. Padahal tak patut cakap macam itu. Sebabnya kita kena validate perasaan pasangan kita. Kita kata alamak, saya lupa, awak okey ke tak? Lepas tu kita minta maaf, saya minta maaf, saya akan buat. So kita ambil tanggungjawab. Ini bila kita terlalu defensif, menunjukkan kita ni tak bertanggungjawab. Memang salah kita, kita kena minta maaf,
betulkan keadaan dan ambil tanggungjawab tu lah. Tapi bila orang yang terlalu defensif ni, dia menunjukkan ciri-ciri narsisistik yang mana dia anggap diri dia sahaja yang penting, ceria orang lain tak penting walaupun pasangan sendiri. Itu akan lebih mengeruhkan lagi hubungan pasangan. Baiklah, yang terakhir ialah kita buat silent treatment ataupun kita diam dalam waktu yang lama. Ini sebagaimana dalam satu hadis Nabi yang mana larangan untuk kita diam lebih daripada 3 hari. So pada saya adalah dia punya kaitan lah dalam perkara yang telah dikaji oleh penyelidik ni, Gottman Institute. Apabila dalam satu hubungan tu, bila berlaku konflik terus diam je, silent treatment, terus tak cakap apa-apa dalam masa yang lama, 2, 3 hari, 4, 5 hari macam tu, seolah-olah macam tak penting pun pasangan kita. Okey, sebenarnya dalam hubungan ni mesti ada berlaku konflik yang mana kita terlalu beremosi, kita terlalu overwhelmed dengan emosi kita sampai kan kita rasa letih, kita burn out, penat. Untuk tackle daripada berlakunya perkara toksik, iaitu kita diam sahaja tanpa ada solusi, kita perlu ambil rehat lah, sebagaimana yang dicadangkan oleh mereka lah, Gottman Institute. Ambil rehat dalam masa beberapa minit, lepas tu berbincang balik. Janganlah terus diam sahaja beberapa hari dan perkara itu tak selesai pun. Konflik yang berlaku tak menyelesaikan apa-apa dan keadaan akan menjadi lebih parah dan hubungan akan menjadi lebih tegang. Boleh mengakibatkan perceraian. Baiklah, itu sahaja saya punya perkongsian. Semoga bermanfaat dan apa yang saya kongsikan ini adalah penyelidikan yang dilakukan oleh mereka yang pakar, iaitu di dalam Gottman Institute. Bukanlah kata-kata saya semata-mata. So kalau bermanfaat, like, komen, share video ni dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Itu sahaja, jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.